Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek akhlak darjah 4, pelajaran 4 yang bertajuk adab berjiran. Okey, mari kita teliti tentang tajuk ini. Okey, yang pertama, pengertian jiran. Jiran adalah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Okey, dalam Islam ni, jarak 40 buah rumah masih dikira sebagai jiran kita. Contoh, Widat dengan Alia duduk satu lorong dalam rumah tu. Jadi, mereka adalah berjiran. Contoh lain pula, Kaisara dengan Alia. Mereka duduk dalam satu taman yang sama. Jadi, mereka adalah berjiran. Okey semua, mari kita ketahui tentang adab-adab berjiran daripada Upin Ipin. Okey, yang pertama, sentiasa mendoakan keselamatan jiran kita. Yang kedua, memelihara kehormatan dan harta jiran. Yang ketiga, sentiasa memberi bantuan jika diperlukan. Yang keempat, sentiasa saling menghargai dan bertolak ansur. Yang kelima, saling menegur di antara satu sama lain. Yang keenam, tidak menyakiti jiran. Yang ketujuh, mengambil berat tentang kebajikan jiran. Yang kelapan, berbuat baik dan pelihara keamanan. Dan yang kesembilan, ziarah jiran ketika mereka ditimpa musibah ataupun sakit. Berikut merupakan adab-adab dengan jiran kita. Kalau kita jumpa jiran kita, kita kena saling tegur menegur, ambil berat tentang dia, sihat ke tidak, apa khabar hari ini. Kalau contoh dia kemalangan, kita ziarah dia, tanya macam mana keadaan awak, okey ke tidak, macam tu contoh. Lagi satu, tidak menyakiti dia. Jangan sesekali kita mengeluarkan kata-kata kesat kepada jiran kita, kerana mereka juga manusia dan kita juga manusia. Masing-masing mempunyai hati dan perasaan. Okey, mari kita bergerak ke tajuk yang seterusnya, iaitu hikmah mengamalkan adab berjiran. Yang pertama, hidup akan berasa tenang. Yang kedua, dapat menjalinkan ikatan kekeluargaan. Yang ketiga, dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Dan yang keempat, disukai Allah. Okey, hidup kita akan berasa tenang. Sebab apa? Kita tak bergaduh dengan jiran belakang rumah kita, depan rumah kita, sebelah ke, sebelah kiri ke, sebelah kanan ke. Tidak berlaku pergaduhan. So, jadinya kita akan hidup dengan tenang. Yang kedua, dapat menjalin keikatan kekeluargaan. Jadi kita akan rasa bila kita berjumpa dengan jiran kita tu, kita macam berjumpa dengan keluarga kita sendiri. Rasa rapat je macam tu. Okey. Yang ketiga, dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Bila kita semua dah rasa macam keluarga, sesuatu perkara yang kita hendak lakukan tu akan berasa ataupun akan selesai dengan mudah kerana kita dapat bersatu padu. Dan yang keempat, disukai Allah. Dan subtopik kita yang terakhir adalah perlakuan yang dilarang terhadap jiran. Okay. Yang pertama, tidak menghormati jiran. Walaupun dia lebih muda daripada kita ke, dia lebih tua ke, tetap kita kena hormat. Jangan kita menggunakan bahasa yang kasar ataupun tidak bertegur langsung dengan jiran tu. Itu dah dikira kurang ajar dan tidak menghormati jiran kita. Yang kedua, suka menunjuk-nunjuk. Kita beli kereta baru, tunjuk kat jiran ni. Aku ada kereta baru, engkau ada, engkau tak ada. Tak boleh macam tu. Jangan buat macam tu. Okey. Yang ketiga, membuat bising dan menyakiti hati jiran. Kita buka TV kita, kita buka kuat-kuat. Kalau boleh sampai satu lorong perumahan kita tu dengar. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Itu akan menyebabkan pergaduhan. Okey, yang keempat, merosakkan harta jiran. Contoh, dia letak pasu bunga depan rumah kita, dia terletak, dia terlupa dan kita terus pecahkan. Bukan kita alihkan, kita pecahkan. Tak boleh, jangan buat macam tu. Kita alihkan, lepas tu cakap dia, lain kali pasu ni awak letak di tepi sikit je, sebab saya nak keluar masuk dekat sini. Saya susah nak keluar rumah kalau ada pasu kat sini. Lepas tu jiran tu pun cakap, okey, lepas ni saya tak letak lagi. Tak apa macam tu. Kamu kena cakap baik-baik. Okey. Yang kelima, membuang sampah di kawasan rumah jiran. Ni paling saya tak suka lah. Sebab saya pun pernah alami. Sebab padahal dia ada tuang sampah sendiri, tapi
Akhirnya dia buang kat tong sampah saya. Alasan dia kerana tong sampah dia dah penuh. Tak boleh. Apa cara sekalipun jangan buang sampah dekat kawasan rumah jiran. Dan yang terakhir, mengganggu ketenteraman awam ataupun jiran. Okey. Benda ni kalau kamu buat bising, kamu bergaduh, serta-merta satu perumahan tu akan kecoh dan berlakulah pergaduhan secara besar-besaran. Jadi elakkan membuat sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman awam ataupun ketenteraman jiran kamu. Okey anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. لم تسد الأيام وين الشمس وفوف الحمام يا على مرضي محروقة أرضي حليم مسروقة